Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, pada hari ini kita di dalam mata pelajaran fiqh yang bertajuk wuduk. Okay, Ustaz dah terangkan dalam kelas sebelum ni, tapi Ustaz buat video lagi untuk kamu mengulang kaji, untuk kamu mengingat, supaya senang ingat orang kata. Okay, yang pertama kita akan belajar mengenai rukun wuduk. Okay, rukun wuduk. Yang pertama adalah niat. Semua tahu kan niat kan? Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun minta maaf, mungkin muzik kuat sangat. Baik. Ataupun nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Itu niat lain. Dia ada dua niat. Tapi kalau kamu nak senang ingat yang pertama iaitu nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Okey. Seterusnya, selepas niat membasuh muka. Ustaz dah ajar macam mana basuh muka. Selepas pastikan bawah dagu pun kena semua, ini bahagian muka. Seterusnya, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kamu basuh daripada hujung tangan kamu sehingga ke siku kamu. Basuh lebih. Ni sunat basuh lebih sunat. Jangan kamu basuh tepat-tepat sebab kita tak yakin sama ada betul ke tidak air tu terkena sampai siku. Jadi sebab tu dalam ajaran Islam mengajarkan sunat untuk basuh lebih. Okey. Faham Jelas Membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Seterusnya, menyapu sebahagian daripada kepala. Menyapu sebahagian daripada kepala lah. Menyapu sebahagian maknanya rambut depan ni, menyapu sebahagian. Pastikan air kena di hadapan. Dan juga membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Buku lali tahu kan, yang ada benjol tu, basuh lebih sikit. Sunat dia basuh lebih sikit. Dan yang terakhir adalah tertib. Ada 6 rukun wudu ada 6. Ingat, rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku. Minta maaf soalan. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu sebahagian daripada kepala, yang kelima membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali, dan yang terakhir yang keenam iaitu tertib. Tertib last sekali. Apakah itu tertib? Tertib ini kamu kena mengikut turutan. Kena ikut turutan. Kamu tak boleh ambil uduk mula-mula sekali basuh kaki. Mana boleh? Kita dalam mazhab Syafi'i, dalam Islam mengajarkan mengikut tertib, ikut susunan. Pertama sekali niat, semua benda itulah. Baik. Seterusnya, sunat wuduk. Ini adalah perkara-perkara yang kamu boleh buat, dan kalau kamu nak pahala lebih kena buatlah perkara-perkara sunat. Pertama, sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, membasuh kedua-dua belah tangan. Basuh kedua-dua belah tangan. Basuh dulu. Dan seterusnya, berkumur-kumur. Kumur berapa kali? Berapa kali? Yes, 3 kali, supaya tiada bekas makanan yang melekat di gigi kamu ataupun di mulut kamu. Sebab tu kena berkumur sebelum solat, ambil wudu. Semua itulah. Seterusnya, memasukkan air ke hidung. Ambil air, masuk ke hidung, lepas tu keluarkan balik. Jangan sedut, hilang air tu ke mana? Sedut, keluarkan balik. Sebab nak basuh daripada apa orang kata, hidung yang sumbat ni. Supaya kita lega bernafas ataupun senang bernafas. Sebab tu kena masukkan air ke hidung. Ini sunat ni, kamu tak buat tak apa. Kalau kamu tak reti buat, jangan buat. Bahaya kadang-kadang. Nanti kau senak ataupun orang kata lemas. Sedut, lemas. Janganlah. Tak reti buat, jangan buat. Seterusnya, bersugi ataupun bahasa mudahnya gosok gigi. Bersugi ni menggunakan kayu sugi. Ustaz dah pernah tunjuk gambar di dalam kelas. Bersugi, dia kayu daripada dahan pokok. Jadi dia gosok-gosok. Ini adalah sunnah Nabi bersugi. Kalau tak ada bersugi, gosok gigi lah supaya gigi kamu bersih. Jelas supaya gigi kamu bersih. Bersugi.
Seterusnya menyapu seluruh kepala, maknanya basuh sampai belakang, belakang sikit lah. Janganlah sampai lebih-lebih, jangan sampai mandi. Ini sampai mandi tak payah, bazir air kat situ. Seterusnya menyapu telinga. Telingalah kedua-dua belah cuping telinga kita ni. Kedua-dua belah ni pastikan bersih-bersih, basuh bersih-bersih. Jangan tak betul basuh, nanti kan tak dapat pahala sunatnya. Seterusnya mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Ingat pesan ustaz, dimulakan dengan tangan kanan ataupun dimulakan dengan kanan. Faham? Dimulakan dengan kanan. Seterusnya mengulangi perbuatan 3 kali. Basuh 3 kali, berkumur 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, semua 3 kali. Sunat dia 3 kali. Ustaz, lebih boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab mungkin kamu tak yakin, betul ke tangan aku ni kena sampai siku, tak yakin. Boleh nak lebihkan. Tapi tak digalakkan sebab boleh berlaku pembaziran air. Okay. Seterusnya menghadap kiblat. Ini tak apalah. Mungkin ada setengah tempat ambil air wuduk dia tak menghadap kiblat. Ini tidak masalah. Seterusnya tidak membazir air. Tidak membazir air. Jangan bazir air. Seterusnya menyeliti janggut. Yang mana ada janggut ni selalu ayah-ayah kamu, pakcik-pakcik kamu, atuk-atuk kamu yang ada janggut. Masa basuh ambil air wuduk tu, ambil air menyeliti janggut ni supaya kita nak yakinkan bahawa semua anggota di bawah janggut ni terkena air. Ni nak kata kita basuh janggut kita, basuh menyeliti janggut. Kita basuh janggut kita. Kamu tak ada janggut, kamu masih kecil lagi. Ustaz ada janggut tapi janggut ustaz tak lebat lagi lah. Okay, baik, menyeliti janggut. Ni sunat basuh janggut. Janggut ni orang kata mahkota bagi lelaki. Janggut dan rambut. Seronok ada janggut ni. Okey. Seterusnya menyeliti celah-celah jari kedua belah tangan dan kaki. Okey, ni kan kita punya jari tangan. Basuh elok-elok di celah-celah ni. Celah-celah jari kita ni, celah-celah ni, basuh elok-elok celah-celah ni. Basuh elok-elok. Basuh elok-elok. Basuh celah-celah. Jari kaki sekali Jari kaki sekali. Basuh elok-elok. Itu maksudnya menyeliti. Seterusnya melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Macam Ustaz cakap tadi, sunat. Kan tadi kita basuh daripada tangan hingga siku. Ini sunat dia basuh lebih sikit. Lebih sikit, jangan sampai ketiak. Jangan sampai ketiak. Maksudnya lebih sikit je. Itu sunat. Kamu dapat pahala lebih kat situ. Okey, yang terakhir membaca doa selepas berwuduk. Macam mana doa selepas berwuduk? Okey. Baca doa selepas wuduk. Semua ada hafal ke belum? Okey, pastikan hafal. Okey. Ada yang setengah kamu pernah dengar. Bacaannya dimulakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernah dengar kan? Itu. Baru masuk yang ayat yang tersebut ini. Ataupun kamu baca ini terus pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ustaz ulang. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ustaz ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik, itu adalah doa selepas wuduk. Pastikan hafal ya. Ini adalah pahala sunat. InsyaAllah kamu akan dapat. Jadi insyaAllah itu sahaja part yang pertama pada hari ini. Kita berjumpa di part yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.